adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Awalnya begitu ya. Jadi kata Rasulullah, yang ada hanya jihad dan niat yang wajib dihadapi oleh umat Islam dalam hubungan hijrah, ialah yang berkaitan dengan jihad, hijrah yang berkaitan dengan niat. Jadi oleh kerana jihadun ini umum, mungkin boleh kita sebutkan jihad fizikal, misalnya peperangan sesudah tertawarnya kota Mekah. Bukan berarti musuh-musuh Islam sudah tak ada. Musuh Islam masih ada lagi, masih banyak lagi. Perlu orang-orang Islam bangun berjihad di medan perang. Tapi jihad juga oleh kerana nakirah bermakna jihad dari segi spiritual. Jihad seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah, ya, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa dia jihadul akbar ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafsi. Jihad melawan nafsu kita, itu jihad yang lebih besar. Jadi illa jihadun, jihad fizikal dan jihad spiritual, itulah yang kita hadapi, yang kita mesti lakukan penghijrahan, yaitu kesungguhan kita dalam menghadapi musuh, kesungguhan kita dalam mempertahankan agama, dalam menjaga kebaikan diri kita, seperti yang Allah sebut dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Ayat ini sebenarnya ada kaitannya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Janganlah kamu buat kerusakan sesudah Allah baiki di muka bumi ini. Maksud di sini, Allah larang kita orang-orang yang beriman buat apa juga kerosakan zahir dan batin, ya, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jihad, ya. Kita wajib menjaga semua anggota kita. Itu perlu kepada jihad. Mata kita jangan jatuh pada maksiat, telinga kita, lidah kita, semua kita wajib, ya. Sekiranya siapa saja yang tenggelam dalam maksiat, maka wajiblah dia berhijrah keluar daripada maksiat. Inilah jihad. Kemudian waniyatun, niat. Hijrah berkenaan niat. Ini hati, ya. Bila niat, ini aspek hati. Rasulullah pernah bersabda, niatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih penting daripada amalannya. Pasal apa? Karena
nilai amalan seorang itu diukur daripada niatnya. Ya, nilai amalan seorang itu dinilai daripada niatnya. Dan memang berlaku semasa hijrah. Hijrah ni makan masa yang lama tuan-tuan ya. Karena hijrah orang-orang mukmin daripada Mekah ke Madinah dilakukan sedikit demi sedikit. Sebab itulah dalam sejarah ada menyatakan bermula daripada bulan Safar, bermula daripada bulan Rabiul Awal dan sebagainya. Karena hijrah ni dilakukan cara beransur-ansur. Rasulullah perintah ya, beransur-ansur. Untuk apa? Untuk mengelakkan diri daripada diketahui, ditangkap, dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy merupakan musuh orang-orang Islam yang memang benci pada Islam, benci pada orang Islam dan sentiasa nak bunuh. Bukan saja Nabi tapi semua orang Islam nak dibunuh. Jadi dalam proses hijrah tadi yang makan masa yang lama bertahun juga, cuma tidaklah kita ketahui antara yang berhijrah kemudian ialah Rasulullah dan sahabat-sahabat besar. Ini juga dikatakan satu pengajaran ya. Pemimpin mesti bertanggungjawab. Zaman sekarang tidak begitu. Pemimpin di depan dalam apa hal. Sebab itu jadi huru-hara dalam Islam pemimpin kendian. Orang yang membagi harta tu dia tak boleh ambil dulu, kendian sekali. Kalau ada baki dapatlah, tak ada dia tak dapat. Sekarang orang bagi harta, yang bagi dia ambil dulu. Kalau habis orang ramai tak dapat nasib lah. Kan Bilal bin Abi Rabah itu ditugaskan oleh Rasulullah. Bila ada orang-orang Islam hantar makanan ke Masjid Nabawi, beliau adalah tukang bagi ya. Dia tak boleh sisihkan untuk dia, tak boleh. Dia bagi. Kalau tak cukup dia tak dapat lah. Satu ketika buah kurma yang dihantar oleh orang-orang Islam untuk orang-orang yang berada di masjid itu agak sedikit. Bilal bagi, ikut congak-congak Bilal, ini kalau aku bagi aku tak dapat ni. Tapi dia bagi juga. Bila dibagi rupanya ada lebih. Itulah di antara keberkatan para sahabat dan juga di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, makanan yang sedikit dibagi cukup. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, penghijrahan umat Islam ke Madinah ini sebenarnya makan masa yang lama, lambat barulah selesai. Antara yang kemudian berhijrah ialah Rasulullah dan para sahabat besar. Seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau adalah seorang Islam yang berasal daripada bangsa Rom. Sebab itu ada gelaran Ar-Rumi. Kalau Salman Al-Farisi itu daripada Parsi, tapi ini Suhaib Ar-Rumi. Dia berhijrah lambat kerana perniagaannya, bukan kerana dia tidak bertanggungjawab, tidak beriman. Tapi beriman, dia memang ingin nak berhijrah, tapi beliau terpaksa lambat sedikit. Selepas Rasulullah berhijrah, barulah Suhaib bin Sinan ini berhijrah. Seperti yang kita ketahui, semua usaha tindakan orang-orang mukmin
yang berhijrah dari Mekah ke Madinah di bawah pengawasan intipan orang-orang Quraisy. Jadi apabila Suhaib ini berhijrah, kebetulan beliau berhijrah seorang. Coba bayangkan tuan-tuan, hijrah Mekah ke Madinah seorang zaman itu. Sekarang kalau kita pergi Amerika seorang pun tak apa, berapa jam sampai. Ini berhijrah Mekah Madinah jalan kaki. Kalau naik unta pun 15 hari 15 malam. Jadi Suhaib bin Sinan ni memang diawasi oleh orang-orang Quraisy. Dia orang kaya, banyak kedai-kedai lah. Kalau dalam kitab dia kata banyak gedung, tapi gedung ni biasanya besar ya, kita kata kedai. Banyak kedai-kedai, kepunyaannya di kota Mekah. Jadi bila berhijrah diintip oleh orang-orang Quraisy, lalu ditangkap nak dibunuh. Bila nak dibunuh, saya kata, kalau engkau bunuh aku, engkau tak dapat apa-apa. Kalau engkau lepaskan aku pergi ke Madinah, semua harta aku, kedai-kedai aku di Mekah kamu ambil lah. Orang Quraisy suka. Lalu dilepaskan. Bila dilepaskan, beberapa hari kemudian Suhaib pun sampailah di Madinah. Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril kedatangan Suhaib. Oleh kerana itu, maka Rasulullah mengajak beberapa orang sahabat menyambut kedatangan Suhaib. Bila Suhaib ini sudah kelihatan, dilihat oleh Rasulullah dan bersahabat, ya Rasulullah itu Suhaib agaknya. Rasulullah pun pasti itu Suhaib. Lalu Rasulullah menyebutkan Rabiha as-Suhaibu, Rabiha Suhaibun, Rahiba Suhaibun. Maknanya apa? Suhaib telah dapat keuntungan besar daripada perniagaannya. Maknanya tuan-tuan, Suhaib ini mempertaruhkan nyawanya, hartanya untuk berhijrah. Jadi hartanya itu diberikan kepada orang Quraisy, selamatlah nyawanya sampai ke Madinah. Jadi ini satu perniagaan, satu pengorbanan yang diakui oleh Rasulullah. Dia akan dapat balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu contoh ya. Sebab itu kalau kita berkorban apa saja, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, tirulah Suhaib. Ini pengajaran daripada hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya peristiwa hijrah ini memanglah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui ya. Peristiwa hijrah ini sebenarnya bukan hanya berlaku hijrah daripada Mekah Madinah saja. Sebelum itu pun, kalau tak salah dalam ingatan saya, Nabi pernah memerintahkan beberapa orang Islam berhijrah ke Habsah kali pertama dan diikuti dengan kali kedua. Cuba kita fikir ya. Kalau hijrah daripada Mekah ke Madinah itu agak okey, tapi hijrah ke Habsah, bila hijrah ke Habsah ni jauhnya memanglah berganda, menyeberang pula, menyeberang Laut Merah. Jadi sahabat yang ditugaskan ni macam mana? Ada telefon tak dalam situ? Semua tak ada. Siapa yang nak, di mana yang nak dituju, apa nak dibuat, semua. Tapi Rasulullah dah sebut dah, kamu pergilah jumpa raja sana. Dan itu akhirnya mereka dapat bertemu dengan Raja Najasyi. Dan delegasi orang-orang berhijrah sana, yang pertama itu balik, Rasulullah kirim rombongan yang kedua ke sana, balik juga, mereka dapat selamat. Jadi itu hijrah sebelum penghijrahan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Maknanya Rasulullah itu sudah ada pemikiran
ya, untuk pindah dari Mekah ke Madinah. Lalu pemikiran itu begitu menekan Rasulullah, selalu Rasulullah terfikir-fikir. Turunlah, akhirnya Allah turunkan ayat 80 surah Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Muhammad, engkau berdoa, ya, karena Rasulullah terfikir-fikir nak berhijrah. Aku nak hijrah ke mana? Ke Habsyah sudah cuba, nampaknya sukar sangat, tempatnya jauh. Jadi Allah suruh Nabi berdoa. Ini Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk, ya, penghulu seluruh Nabi dan Rasul, ya, pun kena doa. Oleh kerana itu kita fikirlah macam mana kita. Rasulullah sepatutnya kan senang saja, ya. Ya Muhammad, engkau makhluk yang aku kasihi, yang sangat mulia, tak usah payah-payahlah, ya. Aku boleh pindahkan kau sekelip mata saja. Nabi Muhammad sekelip mata pun duduk di tempat yang selesa, kan boleh macam itu. Tapi tidak, Nabi diperintah berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, engkau masukkanlah aku tempat masuk yang sebenar. Maknanya, ya Allah, ya Rabbi, engkau tentukanlah tempat hijrah aku supaya aku boleh pergi ke sana. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan engkau keluarkan aku, ya Allah, daripada kota Mekah ini pada hari, pada saat yang sebaik-baiknya yang engkau pilihkan. Dan ya Allah, jadikanlah untuk aku satu kekuasaan yang dapat membantu aku, kekuasaan yang langsung datangnya daripada engkau. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini adalah satu doa yang baik. Ramai juga bujang-bujang nak kahwin susah, anak dara yang kahwin susah, jumpa saya, bacalah ini. Ada yang baru seminggu dapat kahwin. Ya, ini doa yang umum. Yang sakit baca doa ini, insya-Allah, ya, insya-Allah. Yang sakit minta dihijrahkan kepada sehat. Daripada sakit kepada sehat, hijrah juga. Yang miskin dihijrahkan kepada kaya, ya. Yang susah tertekan minta dihijrahkan kepada tenang. Kan begitu. Tonton bolehlah apa itu, huraikan seterusnya. Aku ni bodoh, ya Allah, aku nak hijrah pada pandai berilmu. Tapi kalau ilmu ni ada doanya yang khas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Tambah sajalah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbi, tambahkanlah ilmu aku. Cuba tuan-tuan tanya sendiri. Selama bertahun-tahun ni berapa kali tuan-tuan minta tambah ilmu? Jangan-jangan tak ada. Nabi pun disuruh zidni ilma. Sedangkan kata-kata Nabi itu semua wahyu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bercakap ikut suka hati, tapi apa yang dicakapkan itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Cakapan Nabi itu semua wahyu, semua ilmu. Tapi pelik tuan-tuan ni, Rasulullah satu ketika dia terfikir, umat aku ramai, aku ni tentulah menjadi tumpuan umat aku. Tanya itu, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tapi aku rasa tak ada ilmu, tak cukup. Lalu turunlah ayat ini, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi kita hijrahlah daripada bodoh pada cerdik, daripada tak berilmu biar berilmu, daripada ilmu syariat kepada ilmu hakikat. Betul tak? Ilmu hakikat ada tak? Siapa tak percaya ada ilmu hakikat, jadi apa? Jawab sendiri. Jadi kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Itu ilmu hakikat. Ilmu yakin itu ilmu hakikat. Kan Nabi Ibrahim, dia dah ada ilmu syariat, lalu dia nak ilmu hakikat, ya. Sebab itu dia berdoa seperti yang Allah sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah kamu semua, wahai manusia, khususnya orang-orang mukmin, ketika Ibrahim alaihissalam berdoa munajat kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Lalu Allah bertanya dengan firman-Nya, qala awalam tu'min, ya Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Bahkan ya Allah, aku telah beriman, betul-betul beriman, kerana aku ada ilmu yang kau bagi tentang kodrat iradahmu. Dengan kodrat iradahmu engkau berkuasa menghidupkan yang mati. Tapi kalau engkau tunjukkan, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Yang Nabi Ibrahim minta tunjukkan itulah ilmu hakikat, ilmu yakin, boleh menjadikan hati mutmainnah. Kalau ilmu biasa takat beriman. Sebab itu dalam Quran ada dua istilah, mukminun dan muqinun. Ya, mukminun jamaknya mukminun, muqinun jamaknya muqinun, atau muqinin kalau baris bawah, baris atas. Sebab itu Nabi Ibrahim sesudah dikurniakan oleh Allah ilmu yakin digelarkan muqinin, minal muqinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim alaihissalam rahsia-rahsia kami di alam malakut, di langit dan di bumi. Inilah cara Allah bagi ilmu yakin, ilmu hakikat pada Nabi Ibrahim. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim alaihissalam itu menjadi salah seorang muqinin, bukan mukminin. Jadi orang yang dikurniakan Allah ilmu yakin, kedudukannya lebih tinggi daripada mereka yang dikurniakan ilmu syariat saja. Karena yang dikurniakan ilmu syariat, kalau beriman dinamakan mukmin. Mereka yang ditingkatkan ilmunya kepada ilmu yakin dinamakan muqinun. Bilangan banyaknya muqinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dalam surah
Ar-Ra'du, ya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa sakhkhara samsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra wa yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ini apa maknanya, tuan-tuan? Mudah-mudahan dengan itu semua kamu menjadi orang yang tuqinun, kamu akan menjadi orang yang yakin berkaitan dengan pertemuan kamu dengan Tuhan kamu Allah. Tuqinun bukan setakat mukminun saja. Apa-apa yang berkaitan dengan rahsia kematian kita, kehidupan di alam barzakh, kehidupan kita di padang mahsyar, kehidupan kita di akhirat, di surga, ya? Bukan setakat diimankan, tapi Allah harap apa dia? La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Nah, bukan tu'minun. Ini jaga baik-baik. Maknanya kewajipan kita, ya, salah satu kewajipan kita untuk mempercayai apa yang, ya, babak-babak hidup yang seterusnya, babak-babak hidup kita yang seterusnya, ya, di mana di alam barzakh, di padang mahsyar, ya, begitu juga di akhirat, ya, bukan setakat kita imankan, tapi kita yakinkan. Sebab itulah Allah bagi tahu, la'allakum, mudah-mudahan kamu, biliqa'i rabbikum, dengan hakikat pertemuan kamu dengan Tuhan kamu Allah. Pertemuan kita bermula daripada apa? Dengan Allah. Ya, kata setengah orang, bila mati bermulalah kita bertemu dengan Allah. Kematian itulah pintu gerbang pertama yang kita lalui untuk bertemu dengan Allah. Tapi kita, tuan-tuan, bila belajar tasawuf, ya, pertemuan, pintu gerbang pertemuan kita dengan Allah bukan kematian. Semasa hidup inilah, ya, semasa hidup ini, ya, seperti yang dialami oleh golongan ulul albab, ya. Golongan ulul albab itu sentiasa zikir dan tafakur, mereka akhirnya tazakur. Tazakur, siapa dapat tazakur masa hidup, dia bertemulah dengan Allah walaupun dia belum mati. Jadi bagi golongan ulul albab, nabi-nabi dan rasul-rasul, wali-wali Allah, gerbang pertemuan mereka dengan Allah bukan kematian, tapi semasa hidup, ya, semasa hidup, bila mereka ini disampaikan oleh Allah ke tingkat tazakur, karena mereka sentiasa zikir dan tafakur, maka mereka tazakur. Tazakur itulah pertemuan manusia dengan Allah ketika hidup, tidak menanti mati. Kalau kelahiran awal tak disukai, ya, budak lahir belum cukup bulan tak suka, ya. Tapi ini kelahiran macam ini belum cukup bulan. Sepatutnya kita bertemu dengan Allah bila mati. Tapi ini lebih awal lagi. Masa hidup sudah bertemu dengan Allah. Bila? Inilah yang Rasulullah sebut dalam hadis, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu.
Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah melihatnya. Inilah pertemuan orang-orang mukmin yang hidup dengan Allah bila sampai ke tingkat ihsan. Betul tak? Betul atau tidak? Jadi siapa-siapa yang tidak berasa lagi, belum lagi merasa seolah-olah melihat Allah, usahakanlah hijrah. Hijrah daripada mana? Daripada tingkat Islam, tingkat iman kepada tingkat ihsan. Ini hijrah ni. Ini bukan main-main tuan-tuan. Ini bukan cakap saya. Ini tafsiran, ini cakap saya, ya. Ketika saya menafsirkan tadi, ya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Bila kita berada dalam keadaan seolah-olah melihat Allah, itulah pertemuan kali pertama kita dengan Allah semasa hidup. Semua orang mati boleh, tapi orang yang hidup ini, manusia hidup, bukan semua boleh. Hanya manusia yang sentiasa zikir dan tafakur, akhirnya mereka tadakur. Ketika tadakur, itulah seolah-olah melihat Allah. Walaupun sekali sepanjang hidup kita, dia akan kekal. Akan kekal sampai mati. Jadi begitulah, ya. Niat ini tadi kita balik semula, ya. Menimbulkanlah banyak hadis-hadis Nabi tentang niat. Jadi dalam proses penghijrahan orang Islam yang makan lama bertahun, ada macam-macam gaya yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ada satu kejadian, seorang pemuda, dia berhijrah bukan lambat, biasa saja, ya. Tapi dia menunggu-nunggu masa, ya. Dia kira-kira, dia congak-congak, bulan ni tak boleh, bulan besok tak boleh, bulan besok tak boleh. Akhirnya, sekarang dah boleh. Dia hijrah. Jadi ada sahabat lain yang tahu rahsia dia, ya, rahsia dia. Ya, sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah, ada seorang kawan kita, dia berhijrah, dia lambat-lambat bukan kerana dia tak mau, kerana tunang dia ada kat Mekah. Dia tunggu-tunggu, dia takut tinggalkan tunang dia. Bila tunang dia dah hijrah, baru dia ikut belakang hijrah. Lalu Nabi bersabda, ya, sabda ini pun, hadis ini berkaitan hijrah. Rasulullah kata, likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratu ila Allahi wa rasulihi fakanat hijratu ila ma hajara ilaihi, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Apa maknanya? Kata Rasulullah, tiap-tiap seorang itu akan dapat kebaikan daripada perbuatannya setakat mana yang telah diniatkan. Hanya datang hadis ini sangat bermakna, sangat penting untuk kita renungkan. Datang sini ni kan baik, kan? Tapi kalau adalah catra di sini, boleh kita tekan macam-macam niat kita. Betul tak? Ada yang rasa malas, ada yang sangat suka, ada yang tertunggu-tunggu malam bila ni nak pagi ni, kenapa malam ni lambat sangat, cepat ke gadung. Betul tak? Macam-macam. Ada yang mungkin rasa tak senang hati, kenapa kecil saja ni tak dibesarkan. Ustaz kata buat dewan tak muncul-muncul. Jadi Rasulullah bersabda, tiap-tiap seorang itu
dinilai perbuatannya ikut apa yang telah diniatkan. Sesiapa yang berhijrah dengan niat Allah wa rasulihi, niat Allah dan Rasulnya, maka pahalanya, kebaikannya dunia akhiratnya dapatlah apa yang telah diniatkan. Tetapi sebaliknya, siapa yang berhijrah untuk dapatkan dunia, untuk dapatkan dunia atau perempuan yang dinikahi, maka dia dapatlah itu. Jadi tuan-tuan, berkenaan hijrah ni memang banyaklah hadis-hadis yang berkaitan dengan hijrah. Hadis ini berkaitan dengan apa? Hijrah niat. Betul tak? Hijrahkanlah niat kita, ya. Nak hijrah niat ni macam mana? Kita mintalah pertolongan Allah, ya, dengan membaiki hidup hati kita. Kerana niat itu ikut keadaan hati, ya. Niat itu ikut keadaan hati. Keadaan hati inilah kita boleh pahami, ya, keadaan hati kita ni. Ada hati yang mati. Kalau hati mati, macam mana niatnya boleh hidup? Boleh tak? Hati mati, bumi hati mati, boleh niat ke hidup? Niatnya boleh hidup kan? Tak boleh. Bumi mati, gersang, ya? Tak boleh. Jadi mestilah bumi hati kita hidup. Hidupnya hati kita ni dengan apa? Zikir. Bila hati kita dihidupkan oleh Allah, hati kita mula hidup. Itulah dinamakan hati yang yaqadah. Hati yang yaqadah, hati yang sedar, hidup, bangun. Sekurang-kurangnya kita jadi seorang mukmin, hati kita hidup. Kemudian hidupnya hati itu boleh meningkat lagi, mencerdaskan hati kepada apa? Kepada hati yang khudur ma Allah. Ya, kalimah Allah itu sudah memenuhi ruang hati, sentiasa hadir dalam hati. Inilah diistilahkan, dipanggil mereka ni golongan khawas. Akhir sekali, ya, kesedaran hati diterangi dengan cahaya hidayat Allah yang cukup terang benderang, menyampaikan seorang itu untuk mengenal Allah, berjumpa dengan Allah, ya. Ini orang yang digelar khawasul khawas. Sebab itu orang mukmin dibagikan oleh setengah ulama tasawuf kepada 4 bahagian. Pertama, awam. Awam ini orang mukmin yang hatinya mati. Seperti yang Imam Ghazali kata dalam kitabnya Jawahirul Quran, fa innaka fi hadzal alami naimun walau kunta mustaiqidan. Sesungguhnya anda hidup di dunia ini, hati anda tidur, sekalipun tubuh badan anda berjaga, aktif ke sana kemari. Jangan jadi orang mukmin seperti ini. Jadi bila Allah hidupkan, hati kita bermula bertukarlah, ya. Kita bertukarlah daripada awam kepada salik. Salik, S-A-L-I-K, sinalib lam kap, salikun. Salik ini orang yang hatinya sudah dihidupkan oleh Allah. Dia sudah terasa nak jumpa Allah, itu dah rasa dah, terbayang-bayang, ya. Kata Ibn Attillah, awrada alaikal waridah litakuna alaihi waridan. Allah limpahkan nur yaqadah, nur intibah dalam hati kamu, dalam ruang hati anda, maka hati anda ketika itu dapat merasakan, sentiasa merasakan adanya hubungan diri anda dengan Tuhan anda Allah Subhanahu wa ta'ala.
maknanya sudah mula bertemu dengan Allah. Ini salik namanya. Kalau Allah tingkatkan lagi cahaya itu dinamakan cahaya khudur. Ya, kalimat Allah itu sudah mantap dalam hati, maka dinamakan naiklah pangkat daripada salik kepada khawas atau khusus. Tentulah golongan hawas ini lebih merasakan wujudnya Allah, pertemuan dengan Allah lebih jelas, lebih dekat. Akhir sekali inilah cahaya itu disampurnakan oleh Allah dengan apa yang diistilahkan nur al-wisal, cahaya yang menyampaikan seseorang pada hakikat Allah. Ini dinamakan, golongan ini dinamakan khawasul khawas. kan jelas orang khawasul khawas itu memang orang yang dah bertemu dengan Allah ketika hidup, tidak menanti mati. Macam kita ni nanti mati. Nanti mati, kadang-kadang nak mati itu terbuka hijab, baru bertemu Allah. Begitu juga golongan khawas di bawahnya dan golongan salik. Jadi sekurang-kurangnya kita yang belajar tasawuf tarekat ni mudah-mudahan jadi salik jadilah. Tapi dalam kata kita jadilah itu tetap kita mengharap mudah-mudahan Allah tingkatkan lagi sampai kepada apa yang disebut oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Walaupun tuan-tuan Allah kurniakan kepada kita sekali je pengalaman, seolah-olah melihat Allah, merasa wujudnya Allah sekali saja. Kalau kita jaga kekal sampai mati, kekal sampai mati. Kalau kita ketika kita mati dalam keadaan itu, kan cukup baik. Rasulullah itu memanglah dia sebagai seorang yang termulia, seorang manusia, makhluk yang termulia, seorang nabi yang termulia, kekasih Allah, Khalilullah. Maka memanglah Rasulullah itu sentiasa kekal dalam hidupnya, begitu juga terus matinya. Sehingga ada ulama yang menyebutkan ketika sakaratul maut itu datang, malaikat sakaratul maut datang nak ambil roh Nabi, malu. Malu. Macam tak patut. Kerana dia tahu Nabi Muhammad ini jauh lebih mulia daripada diri dia. Malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi peristiwa sini sebenarnya Allah memang sudah diketahui oleh Allah, kerana Allah tu maha mengetahui. Dan babak-babak kehidupan Rasulullah, termasuklah babak peristiwa hijrah ini, Allah sudah ketahui, sudah ada dalam ilmunya sejak azali. Kerana apa saja yang ada pada ilmu Allah tidak ada dulu, tak ada kemudian. Ingat apa saja yang ada pada ilmu Allah tak ada dulu, tak ada kemudian. Ada seorang ulama tasawuf tuan-tuan, iaitu Hamzah Pansuri. Dia kata gini, manusia itu daripada ada kepada ada. Ini menjadi isu masalah besar pada satu masa dulu. Satu masa itu dibahas, kebetulan saya ada. Ini menyalahi akidah. Dibukalah kitab Hamzah Pansuri, dibacalah. Tengok ini, manusia itu daripada ada kepada ada. Tuan-tuan, ini menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah secara total. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan manusia itu daripada tak ada kepada ada.
Kalau kita fikirkan pandangan Hamzah Pansuri ini, berarti manusia itu daripada zat Allah. Saya bercakap lah, dah cakap-cakap itu saya mencela. Saya pun takut-takut juga. Kata saya, kata-kata Hamzah Pansuri itu, ya, sebenarnya kata-kata apa itu, kata-kata yang selari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah pun sebenarnya beretikat macam itu. Manusia itu daripada ada kepada ada. Cuma tafsirannya saja yang kita tak tahu. Tafsirannya begini, manusia itu daripada ada pada ilmu Allah. Lalu lahirlah manusia itu ke dunia macam sekarang. Segala yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semuanya ada pada ilmu Allah. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Kalau ada dulu kemudian, itu makhluk. Bila saya cakap itu senyap semua. Yang mengutarakan isu itu, dia cuma geleng kepala, menunjukkan dia tak mau terima lah. Geleng kepala. Jadi berkenaan kita balik semula tentang hijrah, Allah SWT sudah mengetahui, ya, Rasulullah, umat Islam akan berhijrah. Maka kerana itulah, ya, Rasulullah disediakan bekalan yang berupa apa dia? Iman, berupa akidah, berupa kekuatan rohani. Apa dia? Tuan-tuan buka muka 3 kertas kerja saya. Saya sengaja tak membaca ni, sebab tuan-tuan boleh baca. Muka 3 tuan-tuan, Jadi muka 3 ni pelanjutan daripada muka 2, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah ni. Kita baca dululah muka 2 ni, ya. Baca sikit, ya. Untuk meyakinkan kita bagaimana tauhid uluhiyah dan rububiyah memainkan peranan penting dalam penghijrahan umat Islam ke Madinah, maka marilah kita renungkan semula bagaimana tauhid uluhiyah dan rububiyah ditanamkan dalam diri zahir dan batin Rasulullah SAW. Sebaik-baik baginda sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril kali pertama ketika baginda bertahannus di Gua Hira. Ini kita dah maklum, ya. Kita dapati Islam diturunkan bermula dengan aspek tauhid, iaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kedua-dua tauhid tersebut dihubungkan secara langsung dengan nama zat Allah, iaitu kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nama Allah apa dia? Ismi rabbika itu apa dia? Allah. Lepas tu dikaitkan dengan alladzi khalaq. Khaliq, daripada khalaq itu khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'in. Khaliq itu salah satu sifat uluhiyah Allah, sifat keagungannya. Jadi namanya dan sifat keagungannya. Maknanya apa? Tauhid uluhiyah. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ayat ketiga. Al-akram itu salah satu sifat rububiyah. Dihubungkan dengan namanya. Allahu al-akram. Makna akram, maha pemurah. Cuba tengok di muka 3 tadi tuan-tuan,
Tengok raja itu saya jemput Ini saya dah fikir ketika saya tulis kertas kerja ni, saya nak bagi tahu orang tua-tua jemaah kita yang susah nak fikir ni jadi entah macam mana saya tergambar dalam otak saya, cuba saya buat macam ni. Kalau ini pun tak faham, tak tahulah. Yang Allah suruh baca ialah yang Allah suruh baca kepada Nabi Muhammad, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad supaya baca ialah ismu zat, iaitu Allah. Maknanya Allah, 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 Allah. Kita ada buat tak? Siapa yang ikut Naqsabandi, dia ada buat Allah, 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 Allah. Jadi kalau ini yang diperintah oleh Allah mula-mula, penting tak? Ada faedah tak? Tapi ada ulama kata siapa zikir Allah, Allah tak ada faedah. La ilaha illallah, astagfirullah. Ya, bukalah YouTube. Buka YouTube. Ada tak? Kalau tak, kita boleh dengar sini. Ini yang dipilih oleh Allah mula-mula untuk diamalkan oleh Rasulullah. Sebutan Allah, 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 Allah. Ya. Tapi ulama, ada beberapa ulama mengatakan siapa zikir Allah, Allah, Allah tak ada faedah, tak ada kebaikan, menyalahi sunnah. Nabi tak pernah buat. Nabi tak nak buat, dia kata. Nabi tak nak buat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kata apa dia? Sehingga Nabi kata kebaikannya itu, antara kebaikannya, puncak kebaikannya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya. Tadi ketika datang sini, ya, ada apa tu diulang Radio Ikim petang semalam diulang pagi tadi dalam perjalanan. Ya. Disebut ini, disebut hadis itu, diulang-ulang. Ya. Cuma dilihat dari sudut lain. Ya. Rasulullah kata sesiapa orang mukmin yang dengan nama Allah apa saja makhluk tidak boleh mudaratkan. Itu tak manfaat ke? Tak kebaikan ke? Tapi kalau cara bodoh lah tuan-tuan, nama Tuhan kita Allah, kita sebut Allah, kata dia tak ada makna apa-apa, tak ada kebaikan, tak ada manfaat. Kan orang bodoh pun kata macam mana pula ya, nama Tuhan kita Allah, kita tak boleh sebut. Kalau sebut salah pula. Nak sebut apa? Kalau kata mak kita Aminah, orang panggil Mak Minah, tak boleh ke? Kita nak kenal bila Mak Minah, itulah mak kita. Ini Tuhan kita Allah. Sehingga orang Kristian pun iri hati, dia tak mau guna God, dia nak gunakan Allah. Kita umat Islam bangun, tak usah, ini nama Tuhan kita Allah. Orang Kristian pun tahu baiknya. Betul tak? Sebab apa? Bila Allah ni sekurang-kurangnya boleh mempengaruhi orang Islam. Orang Islam suka ni. Kita pun suka nak guna kalimat Allah untuk dakwah kita. Akhirnya tak berjaya kan? Dihalang oleh apa? Mahkamah. Jadi Allah ni tuan-tuan didekatkan oleh Allah dalam ayat pertama dengan ilahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun di situ tidak ada kalimah ilah, tapi khalaqa itu menimbulkan sifat Allah khaliq, sifat nama khaliq. Ya. Khaliq, khaliqun, artinya Allah yang mencipta segala kejadian. Khaliq itu adalah salah satu daripada sifat uluhiyah, sifat kebesaran Allah. Sebaliknya, Al-Akram adalah salah satu sifat kesempurnaan Allah, Rabbun. Di dalam Quran, Allah dekatkan dengan sifat ilah dan Rabbun ini
hampir 1000 kali. Berapa? Hampir 1000 kali. Bila hampir 1000 kali ini, apa pengajarannya? Tentulah sangat penting. Tentulah sangat penting. Kalau Perdana Menteri kan tiap-tiap malam ada keluar kat TV, betul tak? Kenapa orang itu tiap malam keluar kat TV? Oh, dia ni penting, dia ni Perdana Menteri. Betul tak? Yang tak penting macam kita, sejak ada TV tak ada keluar. Jadi Allah dekatkan kalimah Allah itu dengan ilahun dan rabbun hampir 1000 kali. Ini memberi pengajaran kita mesti ambil berat. Faham? Kita mesti ambil perhatian berat tentang ilahun dan rabbun. Yang kedua, tak boleh dipisah. Tak boleh dipisah. Bila makna tak boleh dipisah tu, bila sebut ilah mesti kita ingat rabbun. Bila kita sebut rabbun mesti kita ingat ilah. Faham? Karena apa? Karena kedua-duanya ini dua sifat Allah yang sangat penting. Bila kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kan ilah tu dengan sendirinya kita mesti la rabba illallah. Bila kita sebut rabbal alamin, apa yang mesti kita ingat? Ilahal alamin. Faham? Itu tak boleh dipisah. Macam kata setengah ulama nak bagi mudah kita, macam malam siang boleh pisah? Tak boleh. Macam itulah ilahun rabbun, tak boleh. Ingat siapa memisahkan ilah dari rabbun, dia cuba memisahkan malam dari siang. Boleh tak? Tak boleh. Bila ingat siang sekarang, kita dah tahu dalam hati, sekejap lagi ni pukul 7 dah malam. Bila malam kita nak tidur pukul 1, Allah tidur ni 6 jam je, besok dah subuh, siang. Begitulah. Kalau kita hidup ni perlu siang malam, maka hidup kita ini perlu ilah dan rabbun. Maknanya perlu kita hidupkan ilahun dan rabbun. Cuba kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya, sentiasa jadikan untuknya jalan keluar daripada apa juga keperluan hidupnya, zahir dan batinnya, dunia akhiratnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki zahir dan batin, dunia akhirat yang tak disangka-sangka. Ini takwa. Takwa kita ni, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, kehambaan kita kepada Allah itu berdasarkan kepada Allah itu ilah. Berdasarkan kepada ilah. Daripada ilah timbullah istilah uluhiyah. Uluhiyah itu maknanya sifat-sifat keagungan Allah. Bila kita jelas tentang keagungan Allah, maka kita mengaku kita ni hamba Allah dan kita taat. Jadi ketaatan kita, ketakwaan kita itu mesti didorong oleh kesedaran kita mengenai keagungan Allah, kebesaran Allah yang selalu disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selepas ini bila disebut Allahu Akbar, ingat ini sudah diajar oleh Tuhan uluhiyah. Mesti kita takut, ya, mesti kita taat, mesti kita jadi hambanya, jangan jadi hamba lain. Kan saya dah banyak kali sebutnya, ada orang jadi hamba burung pun ada.
Ya, siang malam asyik burung ya, gitu-gitu ya. Sehingga masjid pun lupa. Ada? Dulu saya duduk di Muar ada jiran tu. Gila burung, macam-macam. Terutama burung apa tu yang kecil tu. Burung merbah. Burung apa tak? Dia suara dia burung tetukor tu besar sikit, yang kecil tu merebuk ya, burung merebuk. Kemudian Rabbun itu ayat tadi wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah. Kenapa tawakal? Siapa yang bertawakal ke atas Allah, bahwa hasbuhu, maka cukuplah Allah sebagai tempat pergantungan hati. Inilah tawakal. Orang yang benar-benar tawakal itu ialah orang yang memandang Allah itu sampurna. Apanya? Qadrat iradatnya sampurna, pelindungannya sampurna, rahmatnya sampurna, pemberiannya sampurna, semua sampurna, ilmunya sampurna, semua. Jadi itu menyebabkan hati kita tentera. Karena yang melindungi kita Allah yang maha sampurna. Itulah sifat rububiyah. Itulah yang mendorong kita tawakal. Inilah yang Rasulullah tawakal. Ya. Tadi doanya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuan-tuan, cuba kita lihat Nabi berdoa tu. Umat Islam pun berdoa minta selamat berhijrah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika Nabi sedang dikepung oleh orang Quraisy yang nak bunuh, cincang halus-halus, ketika itulah Rasulullah diperintah supaya hijrah. Sedangkan Nabi dah minta ni. Dia makhluk paling disayangi, paling mulia. Minta berhijrah ke Madinah, dipilihkan masa yang sangat mencemaskan. Siapa yang kata tak cemas tu? Ketika dikepung oleh orang Quraisy yang lengkap dengan senjata, nak cincang halus-halus, ya, kan itu puncak kecemasan Rasulullah. Masa itulah Rasulullah diperintah keluar rumah berhijrah. Inilah tuan-tuan, kadang-kadang ya, kita diuji oleh Allah. Percaya tak pada rububiyah aku? Tapi Nabi percaya. Kalau ini pilihan Allah, inilah sebaik-baik pilihan. Kan Nabi Ibrahim dipilihkan oleh Allah untuk masuk dalam api. Jibril nak selamatkan, aku tak mau. Tu api kau tak takut ke? Kejap je kau lenyap nanti. Tak apa. Itu pilihan Allah. Tentulah pilihan Allah ni terbaik. Sebab Allah itu maha sempurna perbuatannya, kehendaknya, apa saja. Betul. Apa saja tawaran Jibril ditolak. Inilah kenapa percaya pada rububiyah Allah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, tentulah ada babak-babak yang mencemaskan. Apa senjata yang kita nak guna? Rububiyah. Saya selalu sebut filem dulu masa remaja saya suka tengok kat TV apa, cerita Hindustan. Hero tu dah bergantung pada batu di sana bawah, itu sudah apa, gaung yang musuh 2-3 orang dengan garangnya, dengan senjata di atas. Bila-bila hero boleh jatuh, ya. Tapi hero boleh menang, musuh dia jatuh. Inilah rububiyah. Orang yang kaya boleh bangkrut, orang yang miskin boleh kaya. Orang yang sehat boleh mati segera, orang yang sakit panjang umur. Kebetulan dekat Istana Budi ni ada
seorang penghuni yang mula-mula dia masuk tahun 2009, walaupun dia di atas kursi roda, tapi dia umur panjang. Yang lain-lain sehat-sehat, ramai dah meninggal. Dia semua kawan-kawan kata mula-mula dulu ada ini agaknya yang mula-mula meninggal, tapi ada lagi sampai sekarang. 2009 sekarang tahun 2020. Berapa tahun? 11 tahun atau 12 tahun. Kalau tengok awal-awal dulu macam itulah. Tapi sekarang ni okey lagi. Dia dah nampak sihat lah. Warna kulit apa semua dah segar. Sidipo dia pun dah naik. Bacaan darah dia. Jadi ini tuan-tuan, sifat uluhiyah dan rububiyah ni sangat penting. Sebab itu dalam adab kita di belakang tu, tengok di bukan situ, muka yang kelima tuan-tuan, muka kelima tengah-tengah tu, takut nanti terlupa. Adab terpenting dalam batin mukmin terhadap Allah. Ini ingat. Satu, mengingat dan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra bismi rabbika. Maknanya kita sebut Allah sambil ingat. Kedua, tafakkur wujudnya Allah. Maknanya kita ingatkan, sebut nama, ingatkan wujudnya. Ketiga, tafakkur keagungan Allah. Dan keempat, tafakkur kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ini 4. Apa dalilnya? Ada ayat lain selain daripada ayat 1 dan 3 surah Al-Alaq tadi, ada ayat-ayat lain dalam Quran. Ada ayat lain yang dapat kita anggap mengukuhkan kewajiban adab yang tersebut. Antaranya ialah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wad'uhu khaufan wa tam'a. Wad'uhu ini dalam amalan Allah sambil ingatkan wujudnya, ingatkan keagungannya, hati kita jadi khaufan, takut kepada keagungannya, uluhiyahnya. Wa tam'a, hati kita tamak, tenang kepada rububiyahnya, kepada kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaannya. Ini adab yang besar. Cuba kita baca soalnya. Amalan utama orang yang bertahajud malam. Betapa pentingnya adab tauhid yang tersebut dapat kita lihat dengan jelas apabila Allah menghighlightkan atau war-warkan amalan yang dilakukan oleh mereka yang bertahajud, seperti yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita perhatikan, yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Sama tak tadi? Sama sama. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Khaufan itu rasa takut hati, itu uluhiyahnya. Tam'an, tamak itu tenang, rububiyahnya. Sebab itu kita tak boleh tamak kepada yang lain daripada Allah, menyalahi tauhid rububiyah, ya. Cuba kita perhatikan firman Allah SWT dalam ayat tersebut, ya. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'ah. Cukup jelas. Jadi program kita memperingati hijrah pada hari ini, tuan-tuan dapat ni jadilah. Yad'una rabbahum khaufan wa tam'ah, jelas kalimah Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Sebut namanya, ingat wujudnya, ingat keagungannya, ingat kesempurnaannya, uluhiyah dan rububiyah. Kalau tuan-tuan dapat ni jadilah.
adalah hijrah. Hijrah ilmu, hijrah kepahaman. Sebab saya selalu dah cakap bertahun-tahun ni, saya dapati masih ada lagi murid saya yang tak faham. Hari ni jelas kan? Dah ada diagram tu tak jelas, saya pun tak tahu apa lagi lah. Mintalah pada Allah SWT ya. Ya Rasul salam alaik, ya Habib salam